Okey, proses pembelajaran seterusnya adalah ingatan. Tadi kan kita dah buat persepsi, penanggapan. Bila kita dah belajar, mesti kita perlukan ingatan terhadap apa yang kita pelajari. Ingatan ini bermaksud kebolehan manusia untuk menerima maklumat, memproses dan menyimpan serta mengeluarkan segala maklumat itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebab itu, beberapa cara yang boleh membantu ingatan kita, iaitu yang pertama, pengekodan, penyimpanan dan ingatan kembali yang telah menggunakan rangsangan deria, lihat, dengar, sentuh, hidu dan rasa. Kalau kita pergi kepada lebih mendalam yang dimaksudkan dengan ingatan, ia merupakan proses mental yang menyimpan perkara yang telah dipelajari dan kemudian mengeluarkannya kembali sebagai tindak balas dalam suatu situasi yang diperlukan, seperti menyelesaikan masalah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari segi daripada tokoh-tokoh, dia mengatakan bahawa contohnya Akan Along, ingatan boleh diartikan sebagai kebolehan seseorang dalam pemilihan dan penerimaan rangsangan sebagai maklumat dan pengalaman untuk disimpan dalam otaknya. Jadi, kalau Finn 1978 dikatakan ingatan sebagai pemprosesan maklumat yang diterima dalam otak, menyimpan dan mengeluarkannya kembali untuk dijadikan pengalaman pada masa hadapan. Jadi, kalau kita lihat dari segi sekali lagi, ingatan merupakan proses kebolehan manusia untuk menerima maklumat, memproses dan menyimpannya dalam otak, kemudian mengeluarkannya ketika diperlukan. Jadi maksudnya dia ada 4 proses ya. Terima, proses, simpan dan keluar. Terima maklumat, lepas tu proses, apa dimaksudkan, lepas tu kita simpan. Apabila simpan, kalau simpan lama tak pakai lupalah. Kalau simpan itu digunakan semula, di situ dah ada penggunaan untuk penyelesaian masalah. Jadi proses yang terlibat dalam membentuk ingatan ialah encoding, storage dan retrieval. Yang seperti yang saya katakan tadi dah, kita ada mengekod, kita ada menyimpan dan menggunakan semula. Kalau mengekod, encoding merujuk kepada proses mendapatkan maklumat. Storage maksudnya proses penyimpan maklumat berubah turut berlaku dalam sistem saraf yang boleh membolehkannya membentuk memori trace. Jadi retrieval adalah merupakan proses yang mengeluar dan menggunakan semula maklumat itu untuk tujuan penyelesaian masalah ke untuk apa-apa aktiviti yang seterusnya. Kalau kita lihat dari segi model untuk proses ingatan ini, dia ada ingatan deria, sensory memory, lepas tu dia ada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Kalau kita nak katakan ingatan deria yang iaitu sensory memory, ia merupakan jangka pendek yang wujud pada deria manusia dan juga dikenali sebagai sensory register, sensory information store. Jadi dia mempunyai kapasiti yang besar dan disimpan dalam tempoh 1 hingga 3 saat sahaja. Kalau kita lihat yang konkret, kalau kita tengok bantal, itulah bantal. Kita dah tengok secara konkret dan simpan. Sebab ingatan deria kita lah, sebab kita dah lihat secara penglihatan dan simpan dalam memori, itulah bantal, bentuk dia sekali. Jadi jika maklumat tidak diproses, maklumat akan hilang. Jadi sebab itu kalau kita dah dewasa ini, kalau kita sebut bantal, dia dah ada abstrak dah ada dalam diri. Kalau kanak-kanak yang umur 1 tahun ke bawah, kalau sebut bantal pun dia belum tahu lagi. Sebab ingatan mereka lebih kepada konkret. Kalau mereka berulang-ulang menyebut benda bantal dan kita sebut bantal dan bentuk konkret itu depan dia berulang-ulang kali, dia dah faham. Kalau kita tak ulang banyak kali, mungkin memori itu akan hilang sebab dia tak proses kan. Jadi menurut teori ini, maklumat diterima melalui perakam deria visual, perakam deria hiduan, perakam deria rasa dan perakam deria sentuhan. Itu yang berkaitan dengan ingatan deria. Jadi contoh lain pula mungkin apabila melihat flash, kamera kita mengambil gambar tapi image dia kekal sekejap tu. Contoh kalau kita ambil gambar, klik, dia cuma situ saja kekal. Tapi
Kalau dah bergerak, dia tak kekal lah. Jadi maksudnya ingatan diri kita sekejap saja kalau kita tengok gambar kita tengah senyum. Adakah dia panjangan senyum tak? Dia terus disimpan dalam otak kita macam mana kita rupa kita senyum. Tapi kalau kita tak ingat, tak proses, kita tak tahu macam mana rupa tersenyum. Adakah senyum pendek ke, senyum panjang ke, senyum untung ke, senyum itik ke, atau pulang. Okey. Malah kalau kita nak lihat daripada ingatan jangka pendek, dia mempunyai kapasiti yang kecil sebab dia simpan dalam tempoh 10 hingga 20 saat sahaja. Maklumat tersebut diproses, ditapis dan disintesis untuk dihantar ke stor ingatan jangka panjang. Jadi satu cara untuk simpanan baru maksudnya kena berulang-ulang kali. Itu maksudnya macam contoh kita simpan nombor telefon sekarang ni rasanya kalau kita sebut sekali, 2 kali boleh lah. Tapi kalau kita nak tanya lagi minggu depannya apa nombor telefon kawan ni, kita memang tak ingat. Sebab itu kita kena ulang-ulang banyak kali. Even nombor telefon kita sendiri pun sama. Ingatan jangka pendek ni. Kita cuma mengharapkan memory card dalam telefon sahaja untuk membantu mengingatkan nombor telefon. Tapi kalau kita tidak ingat berulang-ulang kali, mustahil kita akan ingat nombor telefon kita sendiri. Kadang-kadang apabila orang tanya, apa nombor telefon kita? Macam tu dia tanya kan. Kita pun dah tak ingat, cari lagi. Sebab kita tidak ulang-ulang mengingatkannya. Jadi sebab itu dia katakan ingatan jangka pendek. Tapi kalau dia dah diulang banyak kali, dah kekal dalam minda, di situ maksudnya ingatan jangka panjang. Jangka panjang ini. Jadi kalau orang tanya esok lusa pun masih lagi kita ingat nombor telefon. Macam saya pun ingat 014-397-9906. Sebab banyak ramai sangat orang minta, ada ex-student lah, keluarga sebelah inilah minta. Jadi kita apabila dah ulang-ulang banyak kali, benda tu dah lekat di kepala, kita dah ingat rupa nombor dia, di situ dah katakan ingatan jangka panjang. Jadi kapasiti dia sangat besar kalau kita apply kan. Jadi tempoh simpanan lama sehingga orang kata bertahun menahun. Kecualilah nombor telefon tu lain, berbeza. Hari ni X telefon buang. Sebab X kita tak nak X, kita tahu, kita tukar nombor baru. Tu lain cerita. Okey, segala pengalaman kita sejak lahir disimpan dalam ingatan jangka panjang. Ia jelas sekali apabila kita masih boleh mengingat apa yang berlaku pada hari pertama sekolah. Ini bermakna maklumat tidak hilang tetapi sukar diingat kembali. Saya masih ingat lagi masa saya di Tadika pada tahun 1986. Saya ingat lagi cikgu saya, Cikgu Ara. Nama dia Cikgu Rabiah sebenarnya. Waktu itu saya memang aktif dalam aktiviti menari, menyanyi. Saya ingat lagi gambaran saya dengan rambut saya yang di curl lah oleh mak ke pasar, bulat sekali. Saya masih terbayang lagi saya menari. Maksudnya di situ ingatan jangka panjang tu masih ada. Walaupun umur saya dah 41 tahun ini, maksudnya kita dah masih ingat lagi tapi tidaklah seterinci. At least kita masih ingat. Jadi ingatan jangka panjang terbahagi kepada 4, ingatan episodik, ingatan semantik, ingatan prosedural dan ingatan perdana. Jadi kalau kita lihat kat sini, banyaklah yang kita boleh kaitkan dengan dalam kehidupan kita sebab kalau episodik memori ini tersusun mengikut masa, kalau yang semantik ini lebih kepada maklumat berkaitan dengan persekolahan, pekerjaan, pembacaan. Kalau yang ingatan prosedural maksudnya tentang SOP dalam kehidupan, kita dah tahu kan buat kuih ke apa semua. Kalau ingatan perdana dia lebih kepada yang direct kepada kehidupan seharian kita iaitu automatic dalam diri kita, nombor rumah ke, nombor telefon ke, nama ahli keluarga ke, yang asas dalam hidup kita. Okey, itu antara contoh jangka panjang lah, ingatan jangka panjang. Kalau orang tanya alam rumah mana, kalau tak tahu itu bukan ingatan jangka panjang. Jangan pula lupa nombor alamat rumah. Itu adalah ingatan perdana kita. Memanglah tahu asas kita tu. Okay. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan cara-cara meningkatkan ingatan, kalau kita balik kepada pembelajaran, kalau lihat pada YouTube yang saya kepilkan, kenapa banyak sangat dia punya coding
Sebab coding ini dalam yang YouTube itu dia menggunakan huruf kan. Di situ dia dah guna huruf untuk mengingat cara mengerjakan haji yang berkaitan dengan dam. Tapi kalau yang kita kaitkan dengan YouTube yang saya kepilkan untuk jual beli, kenapa peta buih itu disebagaikan memudahkan ingatan. Di situ imaging yang digunakan oleh ustaz itu iaitu peta buih untuk mengingatkan bahawa syarat-syarat untuk jual beli. Okey, kalau kita nak kaitkan itu imaging maksudnya pembelajaran ada orang suka mengingati melalui gambar objek yang dalam bentuk image. Jadi kalau ada yang lebih kepada simbolik bahasa ke semua, maksudnya contoh simbolik yang huruf ke itu memudahkan seseorang itu faham tentang apa yang dipelajari. Itu menambahkan dia punya pemahaman dan ingatan. Sebab itu bahan pengajaran sangat bermakna untuk dipilih supaya isi pelajaran itu bersistematik disusun dalam ingatan. Tambah lagi dengan ulangan yang cukup dan rehat. Di sini kita tidak tergesa-gesa, kita belajar dengan selesa. Itu yang membantu meningkatkan ingatan. Tambah lagi dengan ada menimbulkan minat, boleh menambahkan lagi daya ingatan tingkah laku itu yang membentuk bahawa itulah pembelajaran yang cikgu sampaikan. Jadi kat sini kita boleh katakan bahawa berkaitan dengan coding ini yang saya boleh simpulkan bahawa image yang menggunakan image ini mengkod maklumat. Jadi kemudian maklumat ditukar dengan gambaran mental. So image atau gambaran mental yang lengkap lebih lengkap lah apabila kita nak fahami sesuatu pembelajaran. Contoh, kalau kita bayangkan nama siapa. Contoh, saya sebut nama suami saya dah, Faizal. Nama suami saya kan. Jadi, saya dah dapat gambaran terhadap diri dia. Di situ maksudnya imaging. Jangan pula saya sampaikan sebut nama suami pun saya tak ingat rupa dia. Bahaya tu. Sebab itu kalau kita sebut satu perkara, kita terus tergambar. Jadi dengan gambaran itu kita dah tahu apa pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi untuk mendapatkan deskripsi terhadap gambaran itu memerlukan simbolik bahasa lah dengan maklumat yang tersusun, berapa tingginya, rambut dia macam mana, muka dia bulat ke segi empat, badan dia gemuk ke pendek. Itu yang lebih kepada menyusun maklumat yang lebih kecil. Kalau kita kait dengan yang dengan dam tadi kan, kenapa pelajar itu dia ada susunan macam carta alih, ada huruf thank you, ada huruf X, itu yang memudahkan dia memahami turutan yang ada dalam cara-cara mengerjakan haji yang berkaitan dengan dam. Itu maksudnya ingatan, ada coding dalam bentuk imaging, ada yang boleh dikatakan kod secara simbolik. Sebab kedua-dua ini yang boleh membantu dalam penyimpanan ingatan yang dalam masa jangka panjang. Sebab ingatan kita diproses dalam bentuk dalam sistem saraf kita lah. Jadi bagi membantu ingatan jangka pendek ni, sesiapa yang mempunyai jangka ingatan yang pendek perlu ada ulangan dan mengekod, hendaklah digunakan. Sebab saya ada tengok refleksi daripada rakan-rakan anda untuk konsep pengajaran dan pembelajaran, ada yang kata sukar untuk memahami nama-nama siapa, nama tokoh semua. Jadi kalau tak faham, kita kaitkan. Kalau teori Gagne, apa yang kita boleh gambarkan kepada Gagne ni? Itu yang memudahkan anda untuk memahami berbanding anda menghafal. Sebab ingatan ini apabila kita faham, di situ kita dah boleh kaitkan apa yang dinyatakan oleh teori Gagne lah. Okey. Jadi ingatan jangka panjang merupakan satu kemudahan penyimpanan yang kekal. Sejauh mana bahan penyimpanan boleh diingat kembali bergantung kepada ia disusun dengan teratur dan sebaliknya. Bahan yang bermakna juga boleh diingat semula dengan mudah. Jadi penyusunan semula juga kerap berlaku apabila individu memperoleh bahan serta pengetahuan baru, ia akan dibandingkan dengan bahan yang lama. Oleh itu, penyusunan semula sentiasa berlaku dalam jangka ingatan panjang dari masa ke semasa. Sebab itu kita yang jenis belajar ni mesti ada sistematik. Kalau saya memang saya tak dapat kerja yang berserabut, saya mesti sistematik untuk membantu saya menjadi seorang yang lebih cekap. Itu juga anda sebagai pelajar supaya menjadi berkesan.